Okey, so kita masuk bab 5, ikatan kimia. Okey, so untuk 5.1, asas pembentukan sebatian. So apa itu sebatian? So sebatian adalah dua atau lebih unsur bergabung. Okey, contohnya garam dekat dapur, NaCl. So kita ada unsur Na, kita ada unsur Cl. Okey. Mengapa kumpulan 18 adalah gas lengai ataupun nama lain dia tidak reaktif? Okey, so kerana kumpulan 18 ni untuk helium dia telah mencapai susunan elektron duplet. Manakala untuk atom lain oktet. So bila dia dah duplet atau oktet, dia tidak menderma, tidak menerima ataupun tidak berkongsi elektron dengan atom lain. Okey, apakah ikatan kimia? So ikatan kimia terbentuk apabila atom-atom unsur berpadu. Okey, kita ada dua jenis iaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Okey, mengapa sebahagian atom membentuk ikatan kimia dengan atom lain? So kenapa atom-atom ni nak buat ikatan? Okey, supaya atom-atom tersebut mencapai susunan elektron duplet ataupun oktet. Okey, so kita masuk jenis ikatan pertama. So ikatan pertama kita belajar pasal ikatan ion. Okey, so ikatan ion terbentuk antara unsur logam dan unsur bukan logam. So logam buat apa? Logam lepaskan elektron, manakala bukan logam menerima elektron. Okey, bagaimana ikatan ion terbentuk? So atom unsur, so tadi dikata logam lepaskan elektron, dia akan membentuk ion positif. Ingat, elektron tu benda negatif. So bila awak lepas, awak akan jadi ion positif. Manakala atom bukan logam menerima elektron membentuk ion negatif. So bila kita terima benda negatif, kita akan jadi negatif. Okey, kenapa kena buat satu lepas satu terima? Supaya kedua-duanya mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Okey, so ni asas untuk ikatan ion. Okey, kita kena tahu. Okey, sebelum ni kita dah belajar jenis zarah. Ion ni terbentuk daripada logam dengan bukan logam. So logam ni kumpulan berapa? So kita dah belajar jadual berkala. Logam ni kumpulan 1, 2, 13. Manakala bukan logam 15, 16, 17. Okey. So kita tengok jadual ni. Okey, untuk jadual ni tadi kita fokus pada elektron. So elektron keluar, elektron masuk. Okey, jadi bahagian yang berubah adalah bahagian elektron saja. Okey, so mula-mula kita tengok susunan elektron atom natrium 281 tak stabil. So apa dia buat? Dia akan buang satu elektron. So bila buang satu elektron, so elektron asalnya 11 dah jadi 10. Okey, jadi proton tak berubah sebab berada di nukleus. Dia tak keluar. Okey, jadi proton kekal jadi 11. Okey. So total charge 11 tolak 10 jadi positif 1. Jadi ion natrium Na+. Okey, untuk kalsium ni bukan kalsium ni magnesium. Okey, untuk magnesium 282, apa dia buat? Dia akan buang 2 elektron. So bila buang 2, elektron asal 12 dah jadi 10. Okey, jadi bila kita nak kira charge, positif 12 tolak 10 jadi positif 2. So dapatlah ion dia Mg2+. Okey, so ion dia ion magnesium. Okey, untuk oksigen, okey, macam mana dia nak stabil? 26. So dia nak oktet, dia akan tambah 2. So elektron asalnya 8 dah jadi 10. So bila kita kira total charge, proton ada 8, elektron ada 10, so jadi negatif 2. So jadilah O2-. Okey, manakala klorin 287, okey, tak cukup satu lagi. Jadi dia akan terima satu elektron. So asal elektron ada 17 dah jadi 18. Nak kira charge, proton 17, elektron negatif 18. So total charge dia negatif 1. Jadi charge dia Cl-.
Okey, daya elektrostatik terbentuk di antara ion positif. Okey, contoh Na+, Cl-. So kat tengah-tengah ni daya elektrostatik. Okey. Okey, so seterusnya kita tengok pembentukan natrium klorida. Okey, so first step bila dapat soalan, kena buat susunan elektron. Okey, so Na281. Okey, susunan elektron natrium 281. Okey, mempunyai satu elektron valence, so dia tak stabil. Macam mana dia nak stabil? Dia akan lepaskan satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. Okey. So bila dia dah lepaskan elektron oktet, bila dia lepaskan elektron, dia akan membentuk ion Na+. Okey, dia 3 point. So bila dalam exam, okey ni satu markah. Okey, dia buat apa tadi? Dia lepaskan elektron satu markah, membentuk apa satu markah? Okey, jadi natrium 281 tak stabil. So macam mana dia nak stabil? Dia lepaskan satu. So bila lepas satu jadi Na+ dengan susunan 28. Okey, sekarang kita cerita pula pasal klorin. Okey, untuk klorin Cl287 tak stabil. Okey, macam mana dia nak stabil? Dia akan tambah satu elektron. So bila tambah elektron dia akan jadi Cl- dengan susunan 288. Okey, so kita tengok penerangan dia. Okey, susunan elektron atom klorin 287. Okey, dia tak stabil, ada 7 elektron. So macam mana dia nak stabil? Dia terima satu elektron membentuk ion Cl-. Okey, jadi awak ada 3 point jugalah kat sini susunan elektron. Apa dia buat untuk dia nak stabil, terima elektron, membentuk apa? Okey. So point seterusnya, bila dah ada Cl- dengan Na+, so kita akan wujudnya daya elektrostatik. Na+ dan Cl- ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. So ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Okey, so dia 3 markah. Okey. So total biasanya 7 markah. Markah yang terakhir okey, 7 markah. Okey. So kita tengok cara nak lukis. Okey, cara nak lukis okey, so cara nak lukis. Okey. So tadi natrium 281. Okey. So kita tengok okey, natrium 281 macam mana dia nak stabil? Dia akan buang satu elektron. So dia akan jadi Na+, susunan dia 28. Okey, untuk klorin Cl 287. Okey, macam mana dia nak stabil? Dia akan tambah satu elektron. So bila tambah satu elektron, dia akan jadi Cl- dengan susunan 288. Okey, so bila kita nak lukis bracket Na, okey, dia punya nukleus 1 2. Okey, so Na, okey, Na plus 28. Okey, untuk Cl-. Okey, Cl.
so Cl minus. Ni positif, ni minus. Okey, so yang ni 288. Okey, so lukisan dia lukis betul-betul lah. So natrium Na plus, Cl minus. Okey, so kita tengok contoh kedua. Okey, contoh kedua. Okey, dia suruh awak lukis MgO. Okay, tengok cara nak lukis MgO. Okay, so first step mesti buat apa? Mesti buat susunan elektron. Okay, Mg 282. Okay, macam mana dia nak stabil? Dia akan buang 2. So, dia akan jadi Mg 2 plus. So, susunan dia 28. Okay, O 26. Macam mana dia nak stabil 26? Okay, so dia akan tambah 2 elektron. So, bila dia tambah 2 elektron, dia akan jadi O2 minus dengan susunan elektron 28. Okey, so bila nak lukis, sebelum kita lukis, kita silang dulu cas sebab kita nak tahu lukisan kita ni ada berapa, betul tak bilangan dia, Mg2 plus, O2 minus, so awak akan dapat MgO. Okey, so Mg ada 1, O ada 1. Okey, sebenarnya kalau cas sama, 2 plus 2 minus, so bila kita empirik kita memang dapat satu-satu lah. Tapi kalau cas tak sama tu yang bahaya kalau tak silang. Okey, so kita lukis lah. Okey, Mg 2 8. Plus. Okay, untuk O 2 minus. Okay, so inilah lukisan dia. Okay, jadi kita tengok pula kalau kes yang cas dia tak sama. Okay, contohnya Na2O. Na2O. Okay, Na 281. Na 281. Okay, so macam mana dia nak stabil? Dia buang satu elektron, so dia akan jadi Na plus 28. Okay, O 26. Macam mana dia nak stabil? Dia akan terima 2. So, dia akan jadi O2 minus dengan susunan 28. Okay, so kita silang dulu. Na plus O2 minus. So, kita dapat Na2O. So, lukisan kita akan ada Na ada 2, O ada 1. Okay, so bila nak buat lukisan, make sure awak selang-seli positif negatif supaya ada daya tarikan elektrostatik. So, maknanya awak akan susun, sebabkan O ada 1, so O duduk tengah, 2 minus, Na duduk depan, Na plus, Na duduk belakang, plus. Okay, jadi bila selang-seli positif negatif positif, so barulah betul. Okay, kalau awak susun Na plus, Na plus, lepas tu O2 minus duduk belakang. Okay, ni salah lah sebab tak ada daya elektrostatik. Plus dengan plus kan. Okay, jadi susun selang-seli. Okay, jadi bila buat lukisan, lukis O dulu. 2 minus duduk tepi, Na plus duduk
hujung dengan hujung. Okay, so kita buat Na. Okay, 28 O 28 juga. Okay, satu lagi Na. Okay, 28. Okay, so settle lah lukisan kita. Okay. Okay, jadi kita balik semula ke penerangan untuk MGO tadi. Okay. So MGO cara nak terang sama je. Mula-mula cerita pasal logam. So dia punya susunan. Okay, 282. Macam mana dia nak stabil? Dia akan lepaskan 2 elektron untuk mencapai SEO, susunan elektron oktet. Okay. Dan membentuk Mg2+. Okay, membentuk Mg2+. Dengan susunan elektron 28. Okay, settle cerita pasal Mg. Kita akan cerita pasal O pula. Okay, cerita pasal O. Okay, sama susunan elektron dia 26. Dia menerima 2 elektron untuk mencapai SEO. Dan dia akan membentuk ion oksida. Okay, poin terakhir. Daya elektrostatik wujud di antara ion Mg2+ dan ion O2-. Dia ion je yang ada daya elektrostatik. Okey. Okey, so langkah nak terangkan ikatan ion ni senang. Awak nak dapat 7 markah. Okey, mula-mula make sure ni untuk lukis. Okey, nak lukis mula-mula kena buat susunan elektron dulu. Okey, untuk logam dan bukan logam. Okey, lepas tu kita tentukan cas. Okey, lepas dah dapat cas, silang. Contohnya tadi Na+, Cl-. Okey, so silang untuk dapatkan formula sebatian dia, NaCl. Okey, so lukis semua elektron dalam petala, ion positif, ion negatif. So kena ada bracket, positif atau negatif, tuliskan cas. Okey, untuk biasanya soalan esei, macam mana awak nak terang, nak dapat 7 markah tadi. Okey, first cerita pasal logam dulu. Okey, so untuk logam, mula-mula susunan elektron 1 markah. Okey. Lepas tu apa yang dia buat logam, dia lepaskan berapa? 1 markah. Okey, dan dia bentuk ion apa? 1 markah. Okey, untuk mencapai SEO. Okey, untuk lepas tu cerita pula untuk bukan logam. So untuk bukan logam, mula-mula sama cerita susunan elektron. Lepas tu berapa elektron yang diterima. Okey, dan apa nama ion negatif yang terbentuk. Okey. Dan last sekali, bila ada ion positif dengan ion negatif, wujudlah daya elektrostatik yang terbentuk di antara ion positif. So ion contohnya ion Na+ dan ion negatif ion Cl-. Okey, so itu saja untuk ikatan ion.